sepanjang seminggu 2 minggu ni saya pernah ada menulis posting-posting ringkas berkenaan dengan minta dalil, kan. Saya pun dulu sebenarnya kita bukan apa, orang bila kita lihat fenomena minta dalil ni, dia nampak macam tidak menghormati disiplin ilmu. Faham? Dia macam orang biasa jumpa saintis, tanya saintis, mana observation dia? Can you show me the observation now? Padahal orang tu dekat luar lab tu. Kan, alat-alat tidak ada. Oh, dia pula suruh tunjukkan sekarang. Show me the evidence. You say that science is evidence based. Then show me the evidence. Saintis akan kata apa? Kamu nak tengok evidence, mari ikut aku pergi lab. Kalau kamu tak percaya, kami punya journal, kami punya write up, kami punya buku, the only way for you to believe us is to follow us to the lab and let's conduct the experiment together. You see for yourself. Tengok dengan mata kepala kamu sendiri. Tapi rata-rata orang yang bertanya soalan macam tu, dia tak akan nak pergi pun. Kan? Dia hanya mungkin nak menolak dengan cara bertanya. Bila dia tanya tu dan saintis tu tak dapat jawab waktu tu juga, seolah-olah macam saintis tu tidak ada tidak ada jawapan. Sama juga macam bidang agama. Bila seorang ilmuwan ataupun sekumpulan ulama telah pecah kepala, bincang berhari-hari, bahkan berbulan-bulan, menulis buku, menulis artikel, menulis jurnal, tiba-tiba orang datang kata, mana dalil? Memang betul. Dia boleh buat telinga sebahagian para ilmuwan ni berbulu. Bahkan boleh buat mereka agitated little bit. Saya boleh faham benda ni. Sama juga macam saintis tu, dia akan agitated. Okey, kalau you betul-betul nak, mari pergi lab. So ilmuwan akan kata, kalau you betul-betul nak faham, mari belajar usul fiqh. Mari belajar macam mana nak mentafsirkan Al-Quran betul-betul. Mari belajar macam mana nak menukil. Mari belajar macam mana nak menukil hadis. Mari belajar mengenali kitab-kitab hadis mana dan apa darajat-darajat yang dari segi authenticity and credibility. Mari kita belajar am, khusus, mutlak. Mari kita belajar macam-macam lagi lah. Qawaid fiqhiyah. Tak nak. Dia nak simple. Mana dalil? Betul? Dia nak dengar ayat Quran, dia nak dengar hadis. Padahal banyak perkara tidak semudah itu. Sebab tu kitab fiqh kita tengok Quran ni macam ni je. Yes, hadis Nabi banyak, ribuan. Tetapi kalau kita tengok kitab-kitab fiqh kita, sampai ke berapa panjang, berapa besar. Dia jadi besar sebab berlaku istidlal. Istidlal ni adalah i'malul aql, penggerakan akal berdasarkan Al-Quran dan berdasarkan sunnah. Ulama kembangkan menjadi ilmu-ilmu baru. Contoh ilmu usulul fiqh. Okay, saya nak tekankan tentang kepentingan usul fiqh. Saya kata, silakan masyarakat nak tanya dalil. Silakan masyarakat tanya hujah. Tapi dengan syarat kena faham asas usulul fiqh. Mana dalil, Ustaz? Mana dalil? Kena faham usul fiqh dulu baru boleh minta dalil. Ada, dalil dia ada. Okay, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang tahu kalau kamu tak tahu. Itu asas dia. Nanti saya akan jelaskan apa itu usul fiqh. So, pendirian saya di tengah. Saya kata, bagus masyarakat ada budaya minta hujah, minta dalil. Bagus. Tapi bukan kerja asatizah sahaja yang kena every time siapkan dalil, siapkan hujah. Tapi kerja masyarakat awam juga untuk faham usulul fiqh asas. Supaya faham macam mana ulama mengeluarkan hukum. Dia bukan semudah ABC. Dia bukan semudah ABC. Siapa boleh kasih satu contoh? Awak buka Quran, awak nampak satu ayat, awak boleh salah faham ayat tu. Cuba bagi contoh. Kata budak kecil. Kita ambil contoh ridiculous lah. Ya? Jadi senang nak faham. Surah Al-Ma'un, fawailul lil musallin, kan. Nah, celakalah orang yang solat. Ada tak ayat tu dalam Quran? Ada. So kalau geng-geng makrifat ni datang kata ni, tengok. Dan dia guna pun ayat tu. Dia guna pun. Celakalah kepada orang yang salat. Jadi dia ada dalil tak? Ada dalil. Nampak? Dia boleh kata dalil kami itulah hujah kami. Kami ada dalil, kami ada hujah. Sebab tu dalil satu. Disiplin ilmu memahami dalil cerita lain. Sebab ingat,
Kami di Sidang Kalam sentiasa ingatkan, agama Islam ni dia mengahwinkan wahyu dengan akal. Betul? Islam ni dia tidak akan boleh bergerak hanya dengan wahyu tanpa ada akal manusia. Itu kenyataan kontroversi. Kenapa saya kata kontroversi? Ada orang kata ni terlalu meninggikan akal. Wahyu tu wahyu, akal tu akal. Mana boleh kata wahyu ni tak boleh bergerak tanpa akal? Memanglah tak boleh bergerak. Sebab yang akan baca Quran, yang akan baca hadis adalah manusia yang berakal. Kalau dia tidak berakal, dia bukan mukallaf. Okey. Jadi, saya ulang lagi sekali. Nak tanya dalil, budaya tanya dalil bagus, budaya tanya hujah bagus. Tapi mesti belajar juga asas usul fiqh. Usul fiqh ni bukan susah mana pun. Awak duduk, okey, usul fiqh yang dalam memanglah susah. Tapi usul fiqh asas. Memberikan awak pengenalan bagaimana ulama' mengistinbat hukum, itu penting. Supaya awak tidak membuat rumusan hanya berdasarkan satu dua dalil, satu dua hadis Nabi SAW yang awak terbaca, kemudian awak rumuskan begitu. Okey? Saya nak bagi beberapa contoh yang real betapa usul fiqh ni ataupun i'malul aql, penggerakan akal ni membantu kita dalam memahami dalil. Okey, Sidang Kalam ada keluarkan satu video Ustaz Nur Hidayat dalam salah satu muzakarah ataupun jawab balas lah, jawab balas ARG. Dia menukil satu kenyataan yang didakwa dinisbahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Didakwa benda tu hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam didakwa sebagai berkata, "Wailun li'alimin la yata'allam abajad." Ataupun la ya'lam tafsirahu. Celakalah kepada seorang alim yang tidak faham tafsiran alif, ba, jim, dal, abjad, hawiz, hati, kaliman, sa'fas, itulah sampai yang 4 tu. Celaka bagi seorang alim yang tidak tahu tafsiran alif tu maksud dia apa, ba itu maksud dia apa, jim itu maksud dia apa, dal itu maksud dia apa. Kita boleh tahu bahawa hadis ini palsu dengan mudah saja sebenarnya. Okay. Bagi siapa yang pernah belajar usul fiqh, dia ada bagi sebagai siratul tahrim. Siratul tahrim ataupun siratul wujub. Maksud dia apa? Bila kita jumpa ayat-ayat dalam Quran, macam mana kita nak tahu ayat tu menunjukkan bahawa perintah itu wajib ataupun ia adalah larangan yang clear cut haram? Apa perkataan-perkataan ataupun istilah-istilah yang Allah akan guna? Contoh, la taqrabuz zina. Kan? Janganlah kamu mendekati zina. Itu jelas. Apa lagi? Kasih contoh mudah. Pengharaman dalam Quran. Fajtanibuhu, Allah kata. Fajtanibuhu. Jauhkan diri kamu daripadanya. Itu adalah perkataan-perkataan yang menunjukkan keharaman sesuatu perkara. La tusyriku billah. Jangan kamu syirikkan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wahai orang beriman, telah kutiba alaikum. Kutiba alaikum tu ada sirah yang menunjukkan wajib. Telah ditetapkan ke atas kamu. Wajib. No discussion. Antara yang ulama' jelaskan adalah sesuatu yang haram itu dia akan ada ancaman yang keras. Katalah Allah tak kata benda ni haram. Allah kata siapa buat neraka. Apa makna dia? Halal ke haram? Haram lah. Betul tak? Jadi, bila kenyataan itu menyebut wailun li'alimin la ya'lam tafsirahu, merujuk kepada abjad, celaka kepada seorang alim yang tidak tahu. Celaka ni apa? Wail. Wail ni asal apa maksud wail? Wail ni neraka wail. Neraka wail. Neraka. So neraka dan celakalah kepada seorang alim yang tidak tahu tafsiran abjad. Jadi maksud dia apa tu? Kalau mengikut sirah usul fiqh itu apa sebenarnya? Wajib. Haram seorang alim tak tahu. Bila haram tak tahu, wajib lah maksud dia. Wajib tahu. Celaka, neraka. Kalau kita cek sirah, bila Nabi sebut wail dalam hadis dan wail dalam Quran, semuanya merujuk kepada perkara-perkara yang haram. Wailul lil aqabi minan nar. Kan? Celakalah mereka yang angkat wuduk, lepas tu tumit tak kena air. Tumit tu masuk neraka Nabi kata. Celakalah tumit tu. Maksud dia angkat wuduk betul-betul.
Maksudnya bukanlah tumit saja, sebab tumit ni orang paling malas. Perasan tak? Nak angkat wuduk, lain tempat semua senang capai. Yang paling susah capai mana? Lagi-lagi dah pakai paip. Ulur je kan. Dia main mengulur je kaki dia tu. Yang lagi pun besar. Kena gosok tu kan? Taklah, maksud dia pastikan air kena. Sailanul ma', yang penting jarianul ma' ataupun sailunul ma'. Itu syarat sah. Antaranya adalah wuduk tu, air tu kena mengalir. Tapi kita tahu, kita punya tumit ni kadang-kadang kulit kering. Bila kering tu, bila kena air dia memisahkan air tu, faham tak? Dia susah nak rata. So jangan malas. Bila engkau wuduk, khususnya bila basuh kaki, pegang awak punya tumit tu, gosok pada tumit. Wailul lil aqabi minan nar. So wajib kenakan air kepada tumit. Maksud kenakan air tu bukan maksud pegang dengan tangan, tapi air tu mesti sampai. Dan biasanya air susah sikit nak sampai tumit-tumit yang kering. Kan? Jadi kena pakai tangan. Faham? Wailul lil mutaffifin, Allah kata dalam Quran. Kan? Celakalah mereka-mereka yang bermain-main dengan timbangan. Haram tak bermain-main dengan timbangan? Haram. Wailul likulli humazatil lumazah. Celaka bagi mereka yang suka duk mengumpat dan sebagainya. Allahu Akbar. Faham Faham. Jadi bila dia kata, Nabi pernah kata celaka wail kepada orang alim yang tidak tahu abjad. Dan kita tengok dalam kitab-kitab fiqh kita, tak ada satu benda pun yang menyenaraikan perkara-perkara dalam senarai perkara wajib, iaitu mengetahui tafsiran abjad. Apa maksudnya tu? Maksudnya ulama kita sepanjang sejarah, ulama tafsir ke, ulama hadis ke, usul fiqh ke, faqih kita ke, mereka tidak pernah consider pun this statement sebagai hadis Nabi. Sebab kalau betul ia ada hadis Nabi, maka wajib bagi ulama khususnya untuk tahu alif tu equal tu berapa nombor, ba tu berapa, atau apa makna ba, apa makna jim. Sebab celaka kalau tak tahu. Faham? Jadi nampak? Okey, itu lagi satu. Saya bagi contoh. Antara cara nak kenal hadis maudhu'. Ini antara ciri-ciri ulama. Kadang ni bila kita baca hadis maudhu' tu, kan, ada orang dia boleh bau. Dia lalu je dia tahu ni bukan Nabi cakap ni. Macam-macam lah ciri-ciri yang ulama senaraikan. Antaranya adalah bahasa yang rakik. Rakik ni macam Nabi kan fasih. Orang fasih ni tiba-tiba bercakap bahasa yang epek. Kan? Ataupun ada ancaman yang besar kepada perkara yang kecil. Ancaman besar perkara kecil. Contoh, awak tak tahu tafsiran alif ba jim dal, neraka terus. Itu tanda jelas ia adalah maudhu'. Itu tanda jelas ia adalah maudhu'. Dia adalah palsu. So ini penggunaan apa? I'malul aql. Kita menggerakkan akal kita untuk memahami wahyu. Begitulah kepentingan usulul fiqh, ilmu memahami hadis, syarah hadis-hadis. Dia bukan semudah bawa dalil. Sebab itu juga dalil, tapi dalil itu tertolak. Dalil itu adalah palsu. Dan dia tak wujud pun dalam kutub tis'ah. Kutub tis'ah ni di samping kutub sitah tu Musnad Ahmad, kan, Muwatta, ada lagi satu saya lupa. Tak ada. Dia hanya ada dalam Tarikh Dimashq oleh Ibn Asakir. Macam mana hadis Nabi tidak ada, tidak wujud di dalam kitab-kitab hadis yang mu'tabar. Okey? Baik. Jadi, kepentingan memahami usulul fiqh ni, dia sangat-sangat penting. Supaya kita tidak sembrono. Ya? Amir. Oh, ya. Okay, later. Baik. Ada soalan ke sebelum tu? Ustaz? Ya, silakan. Just nak tanya Ustaz, was isnad provided in the fake hadith tu? Tak ada. Okay. Okay. Kalau isnad tak ada, we can understand.
Because it is a book of history. Tarikh Dimashq. It's about the history of Damascus. So some scholars, they will narrate a hadith without the sanad. So for other researchers or scholars, what they have to do, they have to go to the books of hadith. But if there is no sanad and the hadith is non-existent in the credible books of hadith, then that's a clear sign that it is fabrication. Plus ditambah pula dengan faktor-faktor yang saya sebutkan tadi. Ancaman yang besar kepada perkara yang kecil. Kenapa saya kata perkara yang kecil? Tak ada. Siapa pernah dengar kat sini, ustaz-ustaz kita mengajar atau dalam kitab fiqh yang kita baca, dosa-dosa besar adalah tidak mengetahui maksud abjad. Okay, it's a joke. Seriously, yeah? It's a joke. Maaf katalah, bagi ARG untuk quote that and cuba nak defend lagi ni, I will not entertain you. I will not entertain you. You bawa statement tu, you kena buktikan yang dia sahih. You kena buktikan dia adalah satu fakta yang kredibel. Bukan orang yang tuduh ia palsu. You buktikan dulu. Lepas tu kami akan buktikan bahawa ia palsu. You bawa bukti bahawa ia adalah paling tidak pun kita kata makbul lah. Makbul, diterima. Paling tidak. Okay? Bukan oleh satu dua saja ilmuwan. Tapi mesti ilmuwan hadis. Mesti ilmuwan hadis. Ya, silakan. Okey. Assalamualaikum. Saya nak tanya apa maksud abjad tu? Faham abjad? Okey, baik. Abjad ni sebahagian golongan ni percaya bahawa setiap huruf dalam bahasa Arab ni dia ada roh dia. Okey, roh dia adalah nombor. Dia ada jumlah dia. Satu tu roh dia satu, alif tu roh dia satu. Ba tu roh dia dua. Jim tu roh dia 3, dal rohnya 4 dan sebagainya lah sampai habis lah. Ada yang jumlahnya 20, 30, 100, 1000. Okey? Dan mereka menggunakan abjad ini untuk meramal, untuk buat astrologi, buat wafak. Okey? Dan kalau nak tahu aturan abjad hati kalimat ni, dia ada atur lah, dia string the letters tu. Sebenarnya ada dalam Syriac language, Syriani. Dan Syriani ni kalau awak nak tahu, dialah bahasa yang digunakan di Babylon. It's a Babylonian language. Dan kita tahu Babylon ini adalah tempat sihir diturunkan. Sebab itu banyak kitab-kitab sihir dia akan menyertakan perkataan-perkataan Syriani. Syriac language. Dan Syriac language ni of course lah dia ada kaitan lah dengan zaman sihir tu, kita percaya. There's no reason for them to suddenly insert Suryani languages in the doa, in the awfaq. Ada dalam kitab-kitab Al-Buni dan sebagainya. Ada dalam wirid-wirid sebahagian tarikat. Tiba-tiba ada nama Suryani dekat dalam. Kenapa? Bahasa Arab tiba-tiba ada Syriac language kat dalam tu. So it's very fishy. It's very fishy. Jadi pelik bila didakwa Nabi kata macam tu. So dia seorang alim ni wajib belajar abjad ni. Okey? Sedangkan dia bercanggahan dengan kenyataan Ibn Abbas yang sahih. Ibn Abbas kata apa? Ada orang tanya dia, apa pandangan tentang orang yang melihat ke bintang-bintang dan mengira abjad? Nampak? So dari zaman tu dah ada orang buat kerja ni. Dia mengaitkan bintang dengan abjad, dengan wafak, dengan pengiraan nombor ni. Apa jawapan Ibn Abbas? Ara innahum qaumun la khalaqa lahum. Aku melihat mereka ni adalah sebuah kaum yang tidak akan dapat bahagian. Seperti sifat orang yang mengamalkan sihir. Dekat akhirat dia tak akan dapat bahagian apa-apa. La khalaqa lahum. Mereka tidak ada dapat bahagian. Baik. Jadi itu maksud abjad.